Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tahun 4. Saya Cikgu Fatimah binti Musa, SK Arah Rendang. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar unit 4 iaitu sejarah tempat tinggal. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah pertama, menyatakan maklumat lengkap tempat tinggal anda. Yang kedua, menerangkan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal. Yang ketiga, menjelaskan sejarah tempat tinggal. Dan yang keempat, menghuraikan tokoh setempat. Standard pembelajaran. Standard pembelajaran hari ini ialah 1.4.1 menyatakan maklumat lengkap mengenai tempat tinggal. Yang kedua, 1.4.2 menerangkan bentuk muka bumi kawasan setempat. 1.4.3 menjelaskan sejarah tempat tinggal. 1.4.4 menghuraikan tokoh setempat. Di sini tempat tinggal saya. Ya, kamu lihat dalam gambar yang cikgu paparkan ini, terdapat berjenis-jenis rumah di Malaysia. Antara yang biasa kita lihat, rumah pangsa, rumah kampung, rumah panjang, rumah teres, rumah banglo, rumah air, dan ada banyak lagi jenis-jenis rumah yang terdapat di Malaysia yang biasa kita saksikan. Sebagai permulaan, kita perlulah mengetahui alamat rumah. Di mana alamat rumah perlu mengandungi nombor rumah, nama jalan, nama tempat, postcode, bandar dan nama negeri. Kita lihat ya, contoh nombor rumah, contoh nombor 15, nama jalan, Lorong Rupawan 15, nama tempat, Taman Rupawan, postcode 13,200, Bandar Kepala Batas, Negeri Pulau Pinang. Baiklah murid-murid, jika kita ingin menghantar surat kepada sahabat, kepada kawan-kawan, kepada ibu bapa kita ke, jika kamu tinggal di asrama, kamu perlu menulis nama penuh, nombor rumah, nama kampung atau nama jalan, nombor postcode, nama bandar dan negeri pada sampul surat. Pada sampul surat tersebut juga kamu perlu lekatkan stamp. Stamp seperti contoh yang cikgu tunjukkan, kamu boleh lekatkan stamp pada penjuru kanan sebelah atas sampul surat. Jika kamu tidak ada stamp untuk menghantar surat, maka tak boleh berbuat demikian ya. Seterusnya murid-murid, kita boleh lihat beberapa contoh alamat rumah. Kita tengok rumah Peter Jackson Ranau. Alamat rumah Peter Jackson ialah nombor 17, Jalan Radagong, Himbaan, Kampung Kesisingong, Kundasang, 89,300 Ranau, Sabah. Seterusnya kita boleh lihat alamat Florence Jessie Miri. Florence tinggal di nombor 45, Rumah Panjang Sungai Mamut, 98,150 Miri, Sarawak. Contoh tempat tinggal Lokman Hakim. Lokman Hakim tinggal di Johor Bahru. Alamat Lokman ialah nombor 14, Jalan Tiram, 17/B, Taman Saujana, 81,800 Johor Bahru. Tempat tinggal Lokman Hakim berdekatan dengan Teluk Danga dan Bukit Sirin. Berikut ini kita akan belajar pula tentang kawasan tempat tinggal. Kita akan belajar tentang bentuk muka bumi. Pertama, setiap kawasan tempat tinggal mempunyai bentuk muka bumi yang berbeza. Kedua, bentuk muka bumi mempengaruhi kegiatan ekonomi dan mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Seterusnya, nombor 3, tempat tinggal boleh menjadi daya tarikan pelancong. Kita lihat bentuk muka bumi yang biasa ada di Malaysia iaitu bentuk tanah pamah, pinggir sungai, pulau, tanah tinggi dan pesisir pantai.
Baik, kalau kita lihat kawasan tempat tinggal, contohnya di Kepala Batas, keistimewaannya ada feri. Feri dulu, sesiapa pelancong yang datang ke Pulau Pinang, biasanya akan menaiki feri. Tetapi sekarang feri dah jadi sejarah, tidak ada lagi feri untuk penumpang. Kemudian keistimewaan juga di kawasan Kepala Batas terdapat banyak sawah padi. Sawah padi ini menjadi salah satu sumber pendapatan kepada penduduk setempat. Baik, seterusnya kita teruskan lawatan kita ke Sarawak. Lawatan ya. Contohlah macam kita pergi melawat lah. Kalau di Sarawak, kita boleh lihat Taman Negara Mulu ya. Taman Negara Mulu, dan juga kita boleh lihat Pantai Tusan Berkenu. Cantik pemandangan di sana. Lawatan kita seterusnya ialah ke Johor, selatan tanah air ya. Kita boleh lihat Tambak Johor, Pelabuhan Tanjung Pelepas, dan kalau kita ke Sabah, kita boleh lihat kolam air panas Pori dan juga ladang penternakan lembu di Mesilau Kundasang. Di Kepala Batas terdapat kemudahan asas seperti balai polis, hospital, sebuah masjid, Masjid Abdullah Fahim yang sangat indah. Ada juga kompleks sukan bertam Kepala Batas yang tersergam indah. Kemudahan asas yang seterusnya ialah di Kepala Batas juga terdapat Pasar Awam Kepala Batas yang memberi kemudahan kepada para penduduk untuk membeli barangan basah dan kering. Kemudian terdapat juga sebuah taman rekreasi yang dikenali sebagai Vision Park yang memberi ruang dan peluang kepada para penduduk setempat untuk berekreasi. Setelah kita belajar alamat tempat tinggal, bentuk muka bumi, keistimewaan-keistimewaan setempat, kita tengok pula sejarah tempat tinggal. Pertama, sejarah tempat tinggal suatu tempat mempunyai ceritanya yang tersendiri. Kedua, sejarah ini mengungkapkan asal-usul nama tempat, peristiwa penting dan kejadian yang pernah berlaku. Kita lihat balik Florence Jessie yang kita telah tengok alamatnya tadi. Florence Jessie berasal daripada Miri. Miri pernah dikuasai oleh Kesultanan Brunei dan keluarga Brooke. Miri berkembang maju kerana industri petroleum sejak tahun 1910. Miri kini ditiraf sebagai bandaraya pada tahun 2005. Di sini kamu boleh lihat contoh gambar Miri. Tempat tinggal yang terusnya ialah sejarah Luqman Hakim. Sejarah tempat tinggal Luqman Hakim ialah Tanjung Puteri. Tanjung Puteri adalah nama asal bagi Johor Bahru. Tanjung Puteri diasaskan oleh Temuin Dain Ibrahim pada tahun 1855. Kemudian Sultan Abu Bakar menukar nama Tanjung Puteri kepada Johor Bahru pada tahun 1866. Johor Bahru semakin berkembang kini. Berikut ialah Peter Jackson. Peter Jackson tinggal di Ranau. Ranau berasal daripada perkataan Ranauhon yang bermaksud kawasan sawah padi. Ranau pernah dijadikan kubu pertahanan Mat Salleh ketika menentang British. Taman Negara Kinabalu yang terletak di Ranau diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ataupun UNESCO pada tahun 2000. Sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran sejarah pada kali ini, kita akan lihat pula tokoh setempat. Tokoh setempat bermaksud individu yang banyak menyumbang jasa bakti dalam komuniti. Lazimnya, tokoh seperti ini akan memegang jawatan-jawatan tertentu dalam komuniti. Pertama, kita lihat tokoh setempat Encik Muhammad Azli Khalqi bin Abdullah. Beliau dilahirkan pada 1 Ogos 1964.
Bertugas sebagai guru di SK Nusantara Johor, beliau memperkenalkan modul pencegahan dadah dan sumbangan beliau sebagai penceramah dan aktivis pencegahan dadah sangat dihargai. Setempat seterusnya ialah Puan Siti Jaharah binti Matasan. Beliau dilahirkan pada tahun 16 Mac 1951, merupakan seorang usahawan kek lapis. Beliau banyak memperkembangkan perniagaannya hingga ke luar negara. Sumbangan besar beliau ialah sebagai tenaga pengajar kelas memasak dan membantu mempromosikan produk tempatan ke luar negara. Setempat yang terakhir ialah Encik Junaidi bin Sihan. Encik Junaidi dilahirkan pada 10 Julai 1977, bertugas sebagai Ketua Malim Gunung Kinabalu, Sabah. Encik Junaidi akan memastikan keselamatan pendaki dan membantu pihak Taman Negara Kinabalu menjaga alam sekitar. Sumbangan Encik Junaidi ialah sebagai penceramah tentang tugas Malim Gunung dan juga mempromosikan eko pelancongan komuniti di Sabah. Kita pelajari tentang sejarah tempat tinggal. Cikgu beri satu tugasan sebagai PDP yang terakhir pada hari ini. Kamu dikehendaki menulis alamat kamu yang lengkap di sampul surat sertakan sekali stem ya di penjuru kanan sebelah atas. Cikgu harap kamu boleh buat ya. Ada kebanyakan kita juga kadang-kadang tak pandai menulis alamat. Ini sebagai salah satu cara lah kita nak menulis alamat di sampul surat. Sekian tugasan kita pada hari ini. Selasih semerah padi. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.